Pertumbuhan produktiviti Malaysia pada 2023 dijangka sederhana pada 3% di tengah-tengah cabaran berterusan dalam ekonomi domestik dan global. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, lebih banyak perlu dilakukan untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing Malaysia untuk melonjakkan ekonomi. Sejauh mana pertumbuhan produktiviti negara transformatif untuk mengeluarkan negara daripada perangkap ekonomi pendapatan sederhana, dan apa pula inisiatif peningkatan produktiviti yang telah dan perlu dilaksanakan kerajaan serta yang ingin dilihat oleh pelabur luar. Produktiviti dan lonjakan ekonomi, kupasan topik ini dalam Volbis seketika nanti. Teruskan bersama kami. Salam Malaysia Madani. Ini Base Malaysia edisi Selasa 15 Ogos 2023. Saya Hazel Desmond. Kami mulakan dengan perkembangan mengenai Suruhanjaya Security Malaysia SC yang memberi amaran mengenai penggunaan nama dan logo miliknya secara tidak sah dalam produk pelaburan entiti atau syarikat tertentu. Suruhanjaya itu menegaskan ia tidak meluluskan sebarang produk pelaburan amanah tunai di pasaran. Dua syarikat telah dikenal pasti menggunakan nama dan logo SC dalam bahan promosi mereka. Kedua-dua syarikat ini telah diarahkan untuk mengeluarkan sebarang rujukan berkaitan SC dalam bahan promosi yang berkaitan. Sementara itu, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP merekodkan jumlah pendapatan pelaburan sebanyak RM33.19 bilion bagi separuh tahun pertama berakhir 30 Jun lalu. KWSP menerusi kenyataan maklumkan ia peningkatan sebanyak RM9.44 bilion berbanding RM23.75 bilion pada 2022. Jumlah ini selepas mengambil kira turun nilai kos ke atas ekuiti tersenarai yang direkodkan untuk tempoh tersebut. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP bagi suku kedua ialah RM18.03 bilion, meningkat RM9.05 bilion daripada RM8.98 bilion yang dicatatkan pada suku sama tahun lalu. Pelaburan ekuiti terus menjadi penyumbang utama pendapatan bagi suku kedua tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi pasaran ekuiti global pada separuh tahun pertama 2023 adalah positif diterajui oleh pasaran maju, khususnya di Amerika Syarikat. Selain itu, jumlah keahlian KWSP terus meningkat kepada 15.90 juta dengan ahli aktif pada paras tertinggi sebanyak 8.47 juta yang kini mewakili 50.2% daripada hampir 17 juta tenaga kerja Malaysia. Dan seterusnya kita tinjau perkembangan pasaran. Bursa Malaysia dibuka rendah sedikit pagi tadi sebelum kembali meningkat disokong oleh permintaan belian baharu. Ini terutama dalam kaunter perkhidmatan kewangan terpilih. Kita tinjau prestasi pasaran sehingga sesi dagangan tengah hari tadi yang disediakan PNB Investment. Baik, Volbis menyusul selepas ini untuk perkongsian pandangan mengenai produktiviti dan lonjakan ekonomi bersama panel undangan di studio. Teruskan setia bersama kami.
Produktiviti dan lonjakan ekonomi. Dari kacamata ahli ekonomi, Bolbis hari ini ingin melihat langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk menangani cabaran dalam meningkatkan produktiviti negara. Bersama saya di studio ketiga ini, Cik Nurul Sakinah Ngaini, ahli ekonomi Pusat Pasaran Buruh Masa Hadapan EU ERA. Terima kasih Cik Nurul Sakinah sudi bersama Bolbis hari ini untuk berkongsi pandangan mengenai produktiviti dan lonjakan ekonomi. Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai kedudukan produktiviti negara seperti yang dinyatakan data-datanya dalam laporan produktiviti 2023 baru-baru ini, mungkin saya kira perlu ada keperluan untuk kita memberi taksiran sebenar kepada maksud produktiviti sesebuah negara dan juga kaedah pengukuran yang digunakan. Kerana saya percaya bagi pakar ekonomi, produktiviti ini ditafsirkan sebagai nisbah output kepada input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Bagi ahli perniagaan pula, produktiviti mungkin bermaksud dalam mengurangkan kos dan juga meningkatkan keuntungan. Tetapi bagi tenaga kerja yang makan gaji seperti saya dan juga mungkin Cik Nurul Sakinah sendiri, produktiviti ini bermaksud gaji yang tinggi dan juga faedah dan keadaan persekitaran pekerjaan yang lebih kondusif. Jadi dalam maksud perbincangan hari ini, apa yang boleh dikongsikan, apa yang perlu kita fahami mengenai tafsiran sebenar produktiviti sesebuah negara? Okey, terima kasih Puan Desmond kerana beri peluang kepada saya untuk berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan produktiviti itu sendiri. Ya. So kalau kita lihat, produktiviti ini adalah pengiraan penilaian kecekapan sesuatu pekerjaan atau sesuatu pengeluaran. Ya. So sekiranya menilai kecekapan suatu perkara, so ada beberapa input yang terlibat dalam nak mengeluarkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu manfaat lah. So kalau kita tengok kat sini dalam laporan produktiviti yang dinyatakan yang dikeluarkan oleh MPC tersebut, so kita nampak produktiviti yang dilihat adalah kepada produktiviti pekerja. So dan juga produktiviti yang dihasilkan oleh syarikat tersebut. So kalau produktiviti pekerja, ada dua komponen penting lah yang dinilai, iaitu bilangan pekerja dalam sebuah syarikat dalam mengeluarkan output dan juga hours of working hours yang dilaksanakan dalam syarikat tersebut untuk mengeluarkan output tersebut. Ya. So kalau macam Puan Desmond cakap tadi berkenaan dengan pekerja, mesti dia nak keuntungan kan. Dan bila kita hanya melihat satu sisi je penilaian produktiviti itu dari segi bilangan pekerja, boleh jadi bilangan pekerja yang ada dalam syarikat tersebut adalah rendah dan output dia tinggi. Tapi dari segi working hours pula, dia kena terpaksa bekerja lebih masa untuk meningkatkan produktiviti tersebut. So nak kata kat sini penilaian produktiviti perlu menyeluruh lah. So kita kena lihat selain pada komponen pekerja, kita ada komponen capital, iaitu capital yang digunakan oleh syarikat tersebut dan juga komponen bahan-bahan yang digunakan untuk meningkatkan produktiviti lah, output tersebut. So itu dikira dalam total productivity. Itu calculation untuk menentukan apa input yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu output adalah total productivity index lah yang digunakan, TPF tu lah, total productivity factors. So ini lebih penting lah untuk lihat selain pada komponen pekerja, model dan juga bahan mentah. So produktiviti tu dia kepada kecekapan kan. So kalau pekerja pula, dari segi kita nak dapatkan keuntungan yang lebih, kita tengok apa yang memberi manfaat pekerjaan yang kita working hours kita sekian-sekian dan manfaat kita banyak ni. So itulah dalam laporan tersebut kita nak melihat kepada sustainable, produktiviti yang sustainable. So kita bukannya nak utilize je pekerja yang ada ataupun manfaat bahan mentah yang ada kat dalam sumber negara kita kan, tapi juga kita nak melihat kepada macam mana produktiviti ini nak sustain sampai masa depan juga. So tiga komponen penting yang amat penting sekali untuk dinilai juga adalah dari segi bakat, dari segi teknologi, penggunaan teknologi dan juga dari segi regulation. Macam mana nak memudahkan pengurusan sesuatu perniagaan tu agar produktiviti dapat ditingkatkan. Kalau berdasarkan dari kacamata saya sebagai mungkin seorang yang makan gaji umpamanya, sekiranya saya menerima
gaji contoh RM100 untuk setiap jam yang saya bekerja. Adakah selepas ini unjurannya ialah adakah berdasarkan juga berapa banyak tahap gaji yang boleh ditingkatkan dalam tempoh sejam itu? Adakah itu cara pengukuran yang boleh digunakan untuk menilai produktiviti saya sebagai seorang pekerja? Dan adakah ini benar, dan adakah apa pula mungkin kongsikan beberapa tanggapan yang salah mengenai produktiviti ini? Kerana apabila bercakap mengenai meningkatkan produktiviti, ramai pekerja yang merasakan selepas ini saya perlu bekerja lebih keras, selepas ini saya perlu bekerja dalam tempoh jangka masa yang lebih panjang, dan ini hanya akan menguntungkan majikan sahaja. Mungkin ini ada tanggapan-tanggapan ataupun misconception yang salah mengenai produktiviti. Okay. So kalau sebagai kita sebagai pekerja yang makan gaji kan, so produktiviti itu sebenarnya dinilai berdasarkan KPI yang kita boleh capai. So sekiranya dia mencapai KPI seperti yang dijangkakan, especially kalau service sector, dia ada KPI. So kalau dia capai KPI tersebut, so sepatutnya dia akan dapatlah input yang lebih lah daripada majikan dia. Sebab dia telah mencapai revenue yang ditetapkan oleh majikan kan. So kalau dari segi manufacturing sector pula, dia ada satu structure ataupun production base. So kalau seorang pekerja tu dapat menghasilkan produk 2 kali ganda lebih banyak daripada teammates ataupun orang yang lain, pekerja yang lain, maka gaji dia akan dapat lebih tinggi. So ini penilaian produktiviti ni, konsep dia dan standard ni dah adalah dalam kerajaan kita sebenarnya, yang dipublishkan oleh Jabatan Perusahaan Malaysia. So namanya adalah Productivity Linked Wage System. Namun begitu tak banyak syarikat yang menggunakan penilaian tersebut. Sebab ialah dia makan masa lah untuk menentukan apa yang komponen yang penting nak dinilai dalam syarikat tersebut. So kalau dia dapat amalkan this Productivity Linked Wage System, sebenarnya dia dapat memberi imbuhan yang lebih saksama lah kepada pekerja dia. So kalau dia work hard for apa yang nak dicapai, dari standard yang nak dicapai, so dia akan dapat lebih banyak. So ini juga akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. So kalau kita ada satu sistem yang penilaian produktiviti yang sama, yang semua orang boleh ikut, yang kalau dia capai satu tahap tu, dia akan dapat imbuhan yang banyak dan juga dapat menyumbang kepada negara. So itulah something yang penilaian produktiviti yang penting lah untuk tengok kan. Tapi masih belum lagi diwajibkan dalam persekitaran pekerjaan di dalam negara. Baik, mungkin itu yang boleh kita kupas lebih lanjut selepas ini. Tapi kalau saya menyentuh mengenai Productivity Report ataupun PR 2023 yang melaporkan produktiviti Malaysia yang membanggakan serta daya saing yang naik 5 tangga ke kedudukan ke-27 dalam WCR 2023 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Ini ialah ranking kalau berdasarkan World Competitiveness Report ataupun laporan daya saing di dunia. Mungkin Cik Nurul boleh kongsikan apa yang dilihat signifikan mengenai kedudukan ini. So kalau kita tengok daripada dalam World Competitiveness Yearbook tu, report yang dikeluarkan tu, dia ada 4 komponen penting yang dinilai, iaitu yang pertama adalah performance ekonomi, prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perusahaan, dan juga infrastruktur. So 3 komponen ini ada banyak pecahan-pecahan lain lah yang dinilai, iaitu GDP growth, dinilai environment, working environment, regulation negara. So segala yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ataupun meningkatkan daya saing negara tu, itulah komponen yang dinilai lah. So, di bawah 4 komponen penting tadi. So kalau tengok, kita dapat lihat yang negara Malaysia ni dia punya ranking menaik dalam World Competitiveness Yearbook tersebut kan. So ini menunjukkan yang negara kita ada potensi untuk attract more investment. So kita nampak yang kita punya environment dekat negara kita ni dapat membangunkan perusahaan-perusahaan yang ada dekat negara. So good environment ni lah menyumbang kepada perusahaan-perusahaan lain yang nak buka syarikat dalam negara kita, dan juga dapat ini attract investors lah. Di samping itu, ia juga menunjukkan yang ada innovation yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu adalah antara komponen penting lah dalam World Competitiveness Index tu. So innovation ni menunjukkan yang kita mampu untuk ada kemampuan untuk adapt teknologi, untuk membangunkan syarikat yang lebih memberi nilai tinggi lah dekat dalam negara kita. Dan disebabkan itu, kita punya negara ni mampu untuk
berkembang lebih maju dan keluar daripada middle income trap tersebut yang seperti yang dicadangkan dalam productivity report tersebut. Mungkin kalau kita nak lihat ke belakang, apa yang menarik perhatian Cik Sakinah kalau dilihat kepada trend pertumbuhan produktiviti negara sepanjang mungkin 10 tahun yang lalu? So kalau kita trend pertumbuhan produktiviti Malaysia secara keseluruhannya telah meningkat sebanyak 2.5% lah setiap tahun. So dan ada naik dan turunnya, dan yang paling bagus pada tahun 2010 dan 2017 lah yang menaik lebih daripada 5%. So dalam Malaysia punya productivity report, kerajaan aim untuk pastikan setiap tahun at least produktiviti negara kita meningkat sebanyak 5%. So kita perlu banyak inisiatif lah untuk meningkatkan produktiviti tersebut. Dan kalau kita tengok juga dalam trend tersebut, kita juga ada penurunan produktiviti, iaitu berlaku pada tahun 2014 dan juga 2020. So seperti kita tahu 2020 disebabkan oleh pandemik. So pandemik yang menyebabkan produktiviti kita menurun sebab tak banyak bisnes yang boleh beroperasi, dan juga banyak sekatan-sekatan ekonomi lainnya lah yang membuatkan produktiviti negara kita menurun lah. Dan kalau tengok pula pada 2014, the possibility of kenapa kita punya produktiviti menurun pada tahun tu adalah disebabkan economic slow down dan juga declining in the manufacturing sector lah. Maksudnya manufacturing tu tak membangun dengan baik lah. So itu pun jadi isu juga, sebabnya kalau manufacturing sector ni antara komponen yang besar lah menyumbang kepada GDP. So kalau ia tidak dibangunkan dengan baik dan kita depend on low skill workers, ini akan menyebabkan menarik lagi ke bawah kita punya productivity lah. So start dari situ, dan kita punya strategi yang akan datang juga dalam plan Malaysia adalah untuk meningkatkan produktiviti setiap sektor, terutama services dengan manufacturing. Sebab inilah komponen besar yang menyumbang kepada ekonomi negara kita kan. So antara cara dulu ada untuk tidak kita kurangkanlah penggunaan foreign workers kan, untuk memberi peluang kepada skill workers yang membangunkan sektor-sektor tersebut. Baik, selepas ini kita ingin melihat apa pula yang menjadi cabaran yang paling utama dalam meningkatkan produktiviti dalam negara. Adakah disebabkan terlalu banyak cuti umum? Tapi tak apa, jawapannya mungkin Cik Nurul Sakinah boleh jawab selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Kadar upah dan gaji buruk berbanding jumlah keseluruhan pendapatan di Malaysia adalah sebanyak 32.4% bagi tahun 2022. Bagi mencapai perkongsian atau maksud perkongsian ekonomi yang lebih seimbang, kerajaan akan melaksanakan dasar yang menyokong peningkatan upah berbanding KDNK kepada tahap 40 dan 45% selaras dengan tahap negara lebih maju. Antara usaha termasuklah kajian semula tahap gaji minimum serta memperkenalkan undang-undang yang menjamin persekitaran kerja yang selamat dan selesa. Kementerian Sumber Manusia dan kementerian berkaitan akan menghalusi model gaji progresif ke arah kenaikan pendapatan yang lebih terangkum. Peningkatan pendapatan selaras dengan produktiviti adalah kritikal bagi memastikan tahap kualiti hidup yang bermakna, terutama dalam menangani cabaran kos sara hidup.
Baik, Balbis hari ini melihat potensi produktiviti di Malaysia untuk melonjak pertumbuhan ekonomi dan mengekalkan trajektori positif ke arah menjadi ekonomi maju. Dan pertumbuhan produktiviti Malaysia pada tahun ini pula dijangka sederhana pada 3%. Di studio bersama saya untuk berkongsi pandangan ialah Cik Nurul Sakinah Ngaini, ahli ekonomi Pusat Pasaran Buruh Masa Hadapan EU ERA. Cik Nurul, kalau boleh dikongsikan, kalau berdasarkan unjuran pertumbuhan produktiviti, apa yang dilihat menjadi cabaran-cabaran utama dalam meningkatkan produktiviti Malaysia? Seperti yang saya bergurau sedikit tadi, mungkin dalam salah satu cabaran utamanya adalah melihat kepada jumlah cuti umum yang ada di Malaysia ini sahaja. Mungkin ada di situ sedikit menyumbang kepada faktor terencatnya produktiviti di Malaysia. Okay, terima kasih Puan Desmond atas soalan tersebut. Sebenarnya kami juga ada melaksanakan kajian discussion paper yang telah dibuat oleh Profesor Dr. Muzaffar dan juga Dr. Yusof dan Dr. Danny dalam melihat adakah cuti ini bagus atau tidak untuk ekonomi. So boleh tengok juga dalam website untuk discussion paper tersebut. So dalam discussion paper tersebut kami nyatakan yang dia ada manfaat, kita tengok kepada dua sisi. So sisi pertama adalah dari segi pengguna akhir, itu customer kita sebagai mereka yang enjoy cuti ni kan. So dari segi kita, bila mana cuti ni berlaku, kita akan dapat berkeluar dan berbelanja lebih. Dan ini sebenarnya menyumbang kepada ekonomi. So ada manfaat sedikit di situ bila mana ada cuti, pekerja ataupun mereka yang bercuti tu akan spend lebih lebih lah. So untuk bersama keluarga ke atau untuk bercuti dan sebagainya lah. Tapi dari segi syarikat pula, di sisi majikan pula, di sisi syarikat dia akan ada efek juga. So tak semua syarikat yang mewajibkan cuti itu dilaksanakan bila cuti itu berjalan tiba-tiba, dilaksanakan tiba-tiba. So itu akan merencatkan sedikit ekonomi syarikat tersebut lah. So dari segi pengeluaran, kalau dari segi manufacturing dia ada sistem dia tersendiri. So production tak boleh berhenti. So dia kena ada mereka yang bersedia untuk overtime ke disebabkan cuti-cuti tersebut lah. So ini akan merencatkan production company tersebut dan akan menyumbang kepada kejatuhan ekonomi lah. So di sini ada manfaat dan ada keburukan dan benda ni perlu balance lah. So mostly yang saya tengok yang mengambil cuti yang baru-baru ni kan adalah government sector dan jarang-jarang sekali private sector ambil. Sebab mereka ada struktur jadual cuti mereka sendiri dan nak cuti pun ada regulation itu sendirilah. So inilah yang menjadi penurunan kepada produktiviti kalau dia tidak dijaga dengan baik. Tidak dia akan melepaskan pekerja mereka dengan sesuka hati, akan mengganggu produktiviti. Tapi sekiranya mereka mempunyai strategi ataupun plan yang untuk tak mengganggu produktiviti, ia tidak akan mengurangkanlah produktiviti negara tersebut. Dari segi itulah cuti dan produktiviti. So kalau dari segi cabaran pula yang dinyatakan dalam laporan produktiviti negara 2023, ini menunjukkan yang ada 3 komponen isu dan cabaran yang menyebabkan yang menurunkan produktiviti lah. Yang pertama sekali adalah jurang produktiviti antara negeri. So kita nampak jurang pembangunan setiap negeri pun berbeza, apatah lagi produktiviti. So kalau ini diteruskan tanpa mempunyai satu intervensi untuk memastikan setiap negara dapat membangun dengan baik, ia akan menyebabkan macam sesuatu negeri tu akan dependent kepada negeri yang lain. So dia tak membangun dengan baik. So inilah yang menariklah produktiviti negara kita daripada membangun tu lah. So perlu intervensi lah daripada setiap negeri. Seperti kita lihat ada pilihan raya negeri, so setiap negeri itu berperanan untuk membangunkan negeri mereka dan utilize lah produk yang dapat dihasilkan daripada negeri tersebut. So itu antara isu dan cabaran pertama lah yang kepada produktiviti negara. Dan yang kedua adalah dari segi education. So kita nampak education kat Malaysia ni more to kita supply je orang yang mempunyai pengajian tinggi, tapi dia tak ada spesifik industri yang dapat mereka masuk. So itu menjadi mismatch yang menyebabkan penurunan produktiviti. So kat sini perlu satu intervention untuk melihat balik kita punya model pendidikan ni agar lebih selari dengan pembangunan permintaan industri. So kalau industri kat negara kita banyak banyak mereka yang memerlukan
skill engineers ke atau skill workers. So kita perlu supply based on skill yang ada. Sebabnya berdasarkan pemerhatian kami juga bila buat lawatan industri, kita nampak industri ni dia orang keep up dengan automation, dia keep up dengan industri punya revolution tu kan. Tapi education kita tak. Education still at that point, still based on buku, still based on dengar dan catat dan copy je. Kita tak ada satu engagement yang baik lah, yang apa yang industri perlukan. Educator ataupun institusi pendidikan ni perlu align, so perlu up to date. So antara cadangan yang kami ada keluarkan juga adalah supaya lecturer ataupun pendidik yang mendidik pelajar ni pun perlu ada experience industri baru dia dapat ajar. So dia tahu apa yang dia ajar tu bukan sekadar based on the buku, tapi based on pengalaman dia dan apa yang dia telah lihat daripada hakikat industri ni macam mana. Sebabnya isu kita nampak pun bila pelajar-pelajar yang habis universiti pun dia orang pun tak tahu nak pergi mana, nak buat apa, ataupun bekerja dalam bidang yang bukan dalam jurusan pendidikan mereka. Itu dua yang utama, jurang di antara negeri, jurang dalam bidang pendidikan. Dan yang ketiga adalah dari segi industri lah. So kalau kita nak tengok industri yang ada kat negara kita, memang 90% adalah SME. So SME ni perlu dibangunkan lah. Maksudnya kita yang bagi banyak apa orang panggil insentif dan sebagainya untuk menaikkan SME, tapi sampai mana insentif itu sebenarnya membantu SME ni bangun. So perlu satu monitoring untuk tengok kalau SME untuk bangun, apa insentif, macam apa yang nilai produktiviti macam mana kita nak tengok kat setiap industri itu kan. So antara yang boleh juga dilaksanakan adalah adoption of productivity language system tu lah dalam industri, so that bila dia dapat melihat satu struktur yang kalau industri macam ni dia perlu structure productivity penilaian macam ni, sebab setiap industri tu beza-beza dia punya penilaian productivity. So perlu satu struktur yang khas lah untuk setiap sektor ni untuk tengok kalau dia nak meningkatkan productivity dia dan meningkatkan perniagaan dia daripada small kepada medium ke, so dia perlu satu struktur khas yang ni untuk ni, dan bila dia berjaya maybe kerajaan boleh bagi something lah untuk macam award dia kan. So itulah dari segi industri pun tak banyak negara kita yang punya industri yang value added, yang bernilai tinggi. Masih lagi labor intensif, masih lagi tak mengutilisekan teknologi. So itu perlu perubahan jugalah. Kalau berdasarkan cabaran-cabaran yang disebutkan oleh Cik Sakinah tadi, mungkin ada sudah pun langkah-langkah yang telah pun mula diambil oleh kerajaan ketika ini dalam menangani cabaran tersebut. So kalau kita tengok based on laporan produktiviti yang dikeluarkan tersebut, NPC, so kita tengok yang antara yang mereka nak laksanakan adalah untuk mengubah baliklah, melihat balik sistem pendidikan yang ada. So banyaklah usaha dan engagement telah dilaksanakan untuk menyatukan institusi ini untuk lebih related dengan industri, permintaan industri. So antaranya adalah institusi latihan. So institusi latihan ni lebih mudah untuk kita gubal dia punya sistem latihan yang ada tu. So bila institusi latihan yang ada dekat negara ni yang macam bercabang-cabang, MOHR dia punya institusi latihan sendiri, kerajaan lain pun ada institusi latihan sendiri. So perlu ada satu union lah, perlu utilisekan industri latihan ni mengikut sistem macam PSDC tu lah, yang dibuat oleh Penang lah, yang dia based on engagement dia dengan syarikat. Baik, itu saja masa yang kita ada, Cik Nurul Sakinah, untuk perkongsian mengenai produktiviti dan lonjakan ekonomi. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Nurul Sakinah Ngaini, Ahli Ekonomi Pusat Pasaran Buruh Masa Hadapan, untuk perkongsian pandangan itu tadi. Dan BIS Malaysia edisi 15 Ogos 2023 berakhir di sini. Program Pastikan Sahih menyusul selepas ini. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.